uh, dan selepas apa yang berlaku pula selepas pada itu, panjang cerita dunia ni ya. Lepas Dajjal tu saya jahat, lepas tu turun pula Ya'juj Ma'juj pula. Oh ni tak ada manusia tak mampu nak lawan. Allah hantar lagi. Maknanya nak cerita dunia ni sebelum sampai ke satu tahap. Lepas tu ujian demi ujian yang Allah Ta'ala beri pada umat ini. Cuma yang Allah nak pilih mana beriman, mana tak beriman. Itu ya. Jadi nak hidup setahap mana tu Allah beri ujian berlaku sampai ke tahap Dajjal ni. Dajjal ni tersebut dahulu bagaimana kisah dia. Dajjal ni keturunan Yahudi. Dajjal ni bapa ni seorang bomo, kalau kira bomo lah dukun daripada kalangan Yahudi. Ibu dia kata keturunan jin. Dan Dajjal ni masa dia kecil ni dia berkawan dengan makhluk halus. Itu kehebatan yang ada pada Dajjal itu, bagi gambar. Bila ni berlaku ni, disebut dalam kitab ni, dia kata berlaku di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dajjal ni ditabuan ataupun Dajjal ni dipenjara di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Di mana tak ada orang tahu. Maka macam mana tahu tu Nabi cerita, Nabi beritahu sekian. Sampai ke satu masa berlaku satu peristiwa besar bagaimana seorang pelayar, dia ni pelayar, ni disebut dalam hadis yang panjang. Dia ni pelayar, nama dia Tamim Ad-Dari. Kalau sebut kisah Dajjal dia akan keluar nama Tamim Ad-Dari. Sebab Tamim Ad-Dari ni masa berlaku tu dia belum Islam lagi. Berlaku dia belum Islam, dia belayar betul lah kapal dia ni hanyut, dipukul ribut selama sebulan dia kata. Jadi dia tak tahu di mana kapal dia ni hanyut macam mana. Maka akhirnya sampai di satu tempat dah reda ni daripada ribut ni, orang belayar ni dia ambil sampang kecil tu, dia tengok pulau. Dia ambil sampang kecil, naik sampang kecil tu, dia pergi kepada pulau. Dia carilah, mungkin nak cari air ke apa, pada lama ni kena. Jadi dia sampai di pulau waktu sampai sekian, sampai di pulau tu dia jumpa dengan binatang. Binatang tu dah tahu binatang ni belah mana kepala, belah mana ekor, sebab lebat sangat bulu dia. Jadi binatang tu dia pun tanya binatang tu boleh bercakap. Apabila boleh bercakap, Tamim Ad-Dari tanya, "Mu ni benda apa?" Dia kata, "Aku ni Al-Jassasah." Nama dia tu disebut dalam hadis. Nama aku Al-Jassasah, dia kata. Aku ni ditugas untuk jaga orang yang ada dalam gua. Jadi Tamim Ad-Dari ni rasa takut kita. Kalau kita kena benda tak tahu gitu, memang lari. Tak pergi dekat terus, boleh cakap pula tu. Dia ingat kencing. Jadi Tamim pun dia ingat gitu juga. Jadi dia tak lama cakap dengan Al-Jassasah, dia terus masuk. Sebagaimana yang diarahkan oleh jaga tadi. Dia kata dalam tu ada orang yang dia jaga orang dalam tu. Dia pergi, jadi Tamim Ad-Dari dia tu masuk, dia tengok ada orang tu kena belenggu lantai ni lah, tangan duk tekuk. Jadi dia sebelum apa-apa lagi, Tamim Ad-Dari belum lagi tanya makhluk tu dulu tanya dia, mu ni mana boleh cakap lah, Dajjal apa, dia tak tahu lagi. Dia kata, "Mu ni daripada mana?" Dia kata. Jawab Tamim, "Aku daripada Madinah." Dia kata, "Oh, Madinah." Ini soal jawab, panjang soal jawab dia. Kalau di Madinah, dia kata, "Apakah kurma di Madinah masih berbuah?" Dia tanya, tanya Tamim Ad-Dari. Kata Tamim Ad-Dari, macam mana dia tahu? Dia kata masih berbuah. Dia kata sampai satu masa dia tidak akan mengeluarkan buah lagi. Kata yang makhluk kena rantai tadi. Dia kata bagaimana dengan orang tu? Dia kata orang tu orang yang jadi Nabi tu. Begitulah soalan dia. Jadi apabila dia tanya begitu tu, Tamim Ad-Dari ni kata, tak ada lah ni, mesti Muhammad ni. Sebab Tamim ni dia belum Islam.
Jadi apabila dia tanya satu persatu, maka dijawab. Dijawab satu persatu berhubung dengan pertanyaan Nabi SAW, berhubung dengan perjalanan Nabi. Dia kata Tamin, dia sekarang ni memang kalau kira hebat lah, pengaruh dia dah besar, dia kata, sampai ke satu tempat mana zaman Nabi SAW dia cerita dia. Akhir dipendekkan kisah, Tamim Ad-Dari ni baliklah ke Madinah. Balik ke Madinah. Balik tu tak kira lah sahabat sekalian lah ke mana dia balik tu, tidak dicerita. Ni zaman Nabi ada lagi ni. Zaman ada Nabi lagi. Maka Tamim Ad-Dari ni nak beritahu, tanya orang benda apa ni, dia jumpa ni seorang pun tak tahu. Apabila dia bertemu Nabi SAW, dia cerita benda ni. Nabi kata, inilah, dia kata, Dajjal. Baru orang tahu. Yang Tamim Ad-Dari jumpa itu, itulah Dajjal. Yang di pulau, yang diikat pada satu pulau. Jadi Nabi ni sahabat sekalian, dia hadir dalam berhubung kan. Nak beritahu ni, Nabi beritahu lama dah bab berhubung dengan Dajjal ni. Nak beritahu korang bagaimana Dajjal itu ditemu. Jumpa dengan orang. Nabi beritahu itu cerita ya. Nabi cerita dalam hadis. Sekian-sekian akan berlaku gini-gini. Sekali Dajjal tu orang temu dengan Tamim Ad-Dari tadi. Jadi Nabi kerah para sahabat ni untuk berhimpun. Hadis ni, hadis panjang ni diriwayat oleh Fatimah binti Qais. Fatimah, dia meriwayatkan, dia kata jadi orang duk sibuk punya panggilan untuk datang berhimpun ni, Nabi nak beritahu apa, jadi orang pakat berhimpun lah. Berhimpun. Nabi kata, aku ada benda nak cerita kamu. Lama ni aku cerita saja, dia kata, Nabi kata. Baru sahabat ni. Jadi Nabi pun kawan sahabat-sahabat ni, Nabi cerita. Dia kata, selama ni aku cerita kamu berhubung dengan Dajjal ni. Dan Dajjal ni dia kata diberi peringatan bukan saja dengan zaman Nabi. Nabi kita, Nabi dulu-dulu pun beri peringatan dah pada umat dia. Akan fitnah paling besar sekali yang berlaku di atas muka bumi dah, fitnah Dajjal. Sebab orang tak mampu. Kehebatan yang ada pada Dajjal itu bukan sahaja orang yang kafir. Orang memang menanti dan bersedia orang nak jadi tentera Dajjal. Apa dah? Malah orang Islam sendiri pun, sebab kemewahan yang ada pada Dajjal itu. Pakat dia berebut nak pergi ke Dajjal belakang. Kita minta pelindung sahabat sekian. Kita tak tahu Dajjal ni keluar zaman bila. Jadi apabila sahabat Nabi SAW berhimpun ni, Nabi ceritalah kisah pertemuan ini. Inilah dia kata. Maka para ulama dia bahas, di mana pulau itu? Di mana pulau itu? Daripada zaman Nabi sampai ke sekarang, orang tak tahu, orang tak jumpa pulau itu. Cuma bertemu dengan Tamim Ad-Dari itu ketika dihanyut. Jadi apabila dihanyut, dia naik ke pulau mana pun tak tahu, tak jumpa. Maka disebut habis kisah tu. Maka Dajjal ni dia kata, dia keluar daripada mana? Daripada Khurasan, Iran. Khurasan tu Iran. Dia keluar di Iran tu. Dia kata yang menunggu kedatangan dia, yang menunggu Dajjal ni, dia kata 70,000 tentera Yahudi. Tempat yang disebut ni, Nabi sebut dalam bab ni, semuanya ada persekitaran ni, persekitar yang duk perang sekarang. Apakah Dajjal itu akan keluar di zaman kita ataupun di zaman akan datang, kita tak tahu. Apa dah? Kita tengok rentak-rentak tu, seolah-olahnya Dajjal tu dekat. Apa dah? Daripada suasana yang berlaku, sebab sebelum Dajjal dia ada tentera dia dulu. Tentera dia, Dajjal ni seluruh bangsa ada. Seluruh bangsa ada Yahudi. Termasuklah India tu sendiri. India ada Yahudi. Sepmek ni, Cina ni memang dah ada keturunan Yahudi. Dan Melayu ada dah. Melayu ada dah. Perangai sama ya, sebiji ya sahabat. Ya, sebiji ya. Melayu pun ada, walaupun bangsa tu berlain, tapi dia akan jadi juga tentera-tentera Dajjal. Baik sahabat sekalian, Dajjal ni dia keluar daripada Khurasan.
Jadi dibahas dalam bab ni, dia kata Khurasan, dia keluar Khurasan tu bukan mana dia kata keluar daripada Khurasan tu bersama 70,000 tentera. Ke mana dia pergi? Dia kata dia pergi Iraq. Iraq perang sekarang kan. Tak reda lagi, bukan sekarang, lama dah Iraq ni berperang. Iraq di mana Dajjal ni, dia kata Dajjal tak boleh masuk dua tempat je, Mekah, Madinah. Mekah, Madinah. Apa? Madinah semua dikawal oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Mekah pun dikawal. Itu dia tak boleh masuk. Jadi Dajjal apabila dia tak boleh masuk, sahabat sekalian, dia duduk di mana? Dia duduk di sempadan. Sempadan Mekah dan Madinah. Dia duduk luar pada Madinah. Dia kata ada nama satu bukit, iaitu Bukit Merah. Dia duduk situ. Jadi dia kata apabila Dajjal sampai di situ, dia kata Madinah ni bergoncang sebanyak 3 kali bergoncang. Bukan pijakan Dajjal, maknanya Dajjal sampai situ bergoncang Madinah ni. Maka keluar lelaki dan perempuan daripada kalangan munafik, keluar habis cari Dajjal. Pakat keluar belaka. Orang Islam lah sahabat sekalian, munafik. Kita ingat ke Madinah tu dah. Sekarang ni Madinah apa? Orang pakai miniskirt pun dah ada dah sahabat sekalian. Bangsa-bangsa macam-macam dah ni. Zaman mungkin zaman saudara dulu pergi. Zaman sekarang ni dah 3-4 tahun lepas pada Covid ni macam-macam dah masuk di Madinah. Orang boleh dulu ya, kita kata tak boleh, tak ada orang bukan Islam, tak ada sekarang. Keluar. Jadi dia kata maka keluar orang-orang munafik yang ada di Madinah ni nak cari Dajjal. Sebab masa tu dia kata makanan kurang, macam-macam dah, sebuah ada kekurangan. Sekarang ni dunia makanan kurang dah sahabat sekalian. Kurang. Bagaimana rakyat Palestin mati lapar, mati kelaparan. Itu menandakan dunia ni penghujung. Kita rasa tak kena kita je. Sebab Allah tak uji, Allah uji kita lagu lain. Sahabat kita di Palestin ramai yang mati lapar, tak makan. Tengok, kamu tunjuk gambar. Ini tak ambil kira ke? Ambil kira di zaman Dajjal dah. Allah uji gitu. Baru ni keluar satu kisah. Sebab Nabi SAW sebut, dia kata zaman Dajjal ni, sahabat tanya dah lagu mana ya Rasulullah. Dia kata kalau dah macam tu, dia kata punya dahsyatnya dunia ni. Dia kata sahabat, orang Islam nak makan apa ya Rasulullah? Orang Islam dia kata dia makan apa? Dia berzikir, menggantikan makan dia kenyang. Baru ni keluar satu artikel kisah bagaimana tentera Hamas ni dipenjara di penjara Israel, dan dia tidak diberi makan. Dia laporkan dia. Maka dia ingat hadis yang disebut oleh Nabi SAW dalam bab Dajjal. Maka dia beramal dengan zikir tu hingga dia kenyang. Ini pemberita apabila dia dibebaskan, pemberita tanya dia macam mana dah duk lapar ni, dah tak beri makan kerana gini. Dia kata aku ingat kepada hadis yang Nabi sebut akhir zaman ni akan berlaku gitu. Maka aku pun berzikir. Nasbat dia kata kami kenyang, dia kata. Ini belum lagi dah keluar tu. Sekarang ni berlaku dah di pada rakyat Palestin, di mana kisah dia yang kita baca keluar. Ini akhir zaman kata Nabi SAW. Dia kata Islam sebab tak mampu nak ikut Dajjal. Tak mampu, maka serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang Islam ni dia berzikir, dia ganti makan dia. Kita rasa dia ke? Kita tak tahu, tapi dah berlaku kepada tentera Hamas ni. Baik sahabat sekalian, apabila Dajjal ni duduk di sempadan antara Madinah ni, di luar Madinah ni, dia kata ada seorang pemuda di Madinah ni. Dia kata aku nak keluar juga. Dia kata orang bimbang dia, sebab dia ni orang hebat. Takut dia ni ditangkap oleh Dajjal ke apa ke.
Dia kata biarlah aku nak keluar, aku nak jumpa dan aku nak tengok betul ke yang Nabi sebut duduk luar tu. Yang Nabi sebut Dajjal ni, tanda sekian-sekian ada ni, aku nak pergi. Aku nak pergi tengok, kata dia. Maka sahabat-sahabat dia ni tak larang, dia nak keluar juga. Akhirnya dia keluar. Keluarlah seorang pemuda Islam ni, dia keluar. Dia apabila dia keluar daripada Madinah ni, dia ditangkap. Ditangkap oleh tentera Dajjal. Dia kata, nak pergi mana? Aku nak pergi jumpa dengan bapak pembohong. Dia kata, marahlah tentera. Mana mau cakap gitu sedangkan dia Tuhan kami. Dia kata dia Tuhan kami. Dia kata Tuhan apa? Dia kata kalau kita buat begitulah. Dia kurang. Nabi dah sebut dah, dia kata inilah pembohong akhir zaman. Dia kata Dajjal ni pembohong akhir zaman. Maka apabila dia ditangkap dan dia hina pula kepada Tuhan dia, Dajjal ni, marahlah tentera ni, apa dah? Duk kata lebih kurang kami anggap dia, kami dah kira dia sebagai Tuhan. Maka dia nak bunuh pemuda ni. Apabila dia nak bunuh, dia bagi tahu ke Dajjal, boleh tak kami bunuh orang ni? Orang ni lawan Tuhan ni. Jadi kata Dajjal pun tak boleh bunuh siapa pun, tak boleh bunuh, serah aku. Aku yang buat putusan. Sama ada aku nak buat gini-gini sebab aku ketua. Dah dianggap sebagai Tuhan. Nak sebut dulu sahabat dia, Dajjal peringkat awal dia tak buta lagi mata. Dia tak buta. Dia lawa sebab dia bangsa Yahudi, dia lawa. Jadi sebab tu orang terpengaruh. Sebab tu Nabi kata kalau Dajjal keluar, muikat anak perempuan dan isteri kamu. Itu nikah, dia kata, sebab terpengaruh dengan Dajjal itu sendiri. Kita dengar Dajjal ni ingat lekeh dah, lawa sahabat dia. Bila buta tu, sebab dia mengaku dia sebagai Tuhan, maka Allah buta mata dia. Mereka awal lawa, jadi ramai orang ikut dia. Apabila ikut dah sedap dah, dia pun mengaku aku sebagai Nabi. Kena tipu pula kita, dia kata. Tu orang Islam mengikut awal tu lari sebab mana ada Nabi yang kena juga. Lepas tu sampai ke satu tahap dia ngaku pula dia sebagai Tuhan. Ni ramai pula lari sekali lagi. Tak sampai di cerita dia tu. Orang ngaku jadi Tuhan tu. Situ baru Allah butakan mata dia. Sebelah dan ada tulisan kafir. Jadi sahabat sekalian, pemuda yang kata di Madinah tadi, dia keluar pada Madinah tadi, dia pun diserah pada Dajjal. Dajjal kata, Dajjal tanya dia, mu tak ngaku ke aku sebagai Tuhan? Kata pemuda itu, nak ngaku apa mu dah Nabi sebut ni, dia kata. Fitnah besar Dajjal, dia kata. Marah dia, orang duk anggap dia sebagai Tuhan. Kata pemuda Islam ni, kata dia Dajjal. Aku akan bunuh, dia kata. Kata pemuda ni, sebab dia tekad dah. Dia keluar ni, dia akan berdepan dengan Dajjal. Sama ada dia mati syahid, dibunuh mati syahid, ataupun dia menang lawan Dajjal. Maka Dajjal pun, dipendekkan cerita, Dajjal pun bunuh dia. Bunuh tu dengan cara belah tubuh dia. Tak belah sana sebelah, tak belah sana sebelah, belah ni sebelah. Dajjal pun lalu ke tengah. Tengok, dia kata aku dah bunuh dia dan aku akan hidupkan dia semula. Dia tunjuk kepada pengikut dia. Maka dia suruh orang angkat tu, tak angkat tu takut semula. Lepas dia belah dua takut pula, hidup pula. Hidup semula. Hidup semula, dia tanya pemuda ni. Dia tanya pemuda, mu tak percaya lagi aku sebagai Tuhan? Allah, nak kira lah pengikut dia. Dialah Tuhan kita, dialah Tuhan kita. Bukan sekadar manusia, sahabat sekalian, zaman tu. Dia punya dahsyatnya. Ujian ni, syaitan jin ni, semua jadi tentera Dajjal. Sebab syaitan tak laku dah masa tu. Sebab syaitan tak boleh tunjuk kehebatan dia, ya cuma kode kat dalam je. Jom pergi sana, contoh. Dia tak boleh buat. Tapi Dajjal ni perintah awal suruh turunkan hujan, maka turun hujan. Di bumi di mana penyokong dia. Penyokong Dajjal tu tanam mampu subur, mewah. Kalau tak menyokong Dajjal ni, walaupun tanah sebelah-sebelah kering, kontam, pokok pun mati. Sampai tahap tu. Kita lupa yang sebut. Lama mana Dajjal ni keluar? Dajjal ni kata Nabi, hadis mengikut hadis Nabi 40 hari. Tapi sehari yang pertama laksana setahun, sehari yang kedua laksana sebulan, sehari yang ketiga laksana seminggu.
Jadi ulama bahas Dajjal ni hidup 14 bulan 14 hari. Sahabat tanya, dah lagu mana sehari ibarat setahun, nak semayang macam mana ya Rasulullah? Rasulullah bagi tahu dah mungkin jam berapa jam. Kini lepas subuh, zuhur kala berapa jam? 7 jam kira kalau ni pukul 6 sampai ke zuhur kala 6, 7, 8, 9, 10 7 jam tu zuhur. 3 jam lagi asar, 3 jam lagi maghrib. Begitulah dia kata, kira sampai masa setahun. Dia kira. Atau para ulama bahas kira-kira 14 bulan 14 hari. Walaupun disebut hanya 40 hari Dajjal hidup. Baik. Jadi apabila dia bunuh pemuda ni dan dia hidupkan semula, pemuda ni pun tak mengaku lagi aku sebagai Tuhan. Kata pemuda itu, lagi aku yakin bahawasanya kamulah yang disebut oleh Nabi SAW pemusnah akhir zaman, iaitu Dajjal. Marah dia sahabat sekalian. Aku akan bunuhmu sekali lagi. Pemuda itu cabar dia. Pemuda itu kata, kamu tak akan dapat bunuh sesiapa pun selepas daripada ini. Pemuda itu kata, kamu tidak akan mampu untuk membunuh siapa pun selepas daripada ini. Dajjal marah, mana boleh nampak tak? Cabar dia. Maka dia cuba nak bunuh kali yang kedua, maka dia tak mampu lagi dah. Sebab dia kata Allah Subhanahu Wa Taala balut pada tubuh pemuda ini dengan tembaga. Dengan tembaga menyebabkan dia guna senjata pun tak apa. Akhirnya Dajjal ni yang nak marah, dia terus lempar dalam api. Lempar dalam api, sahabat sekalian. Lempar dalam api, sebenarnya api yang dipandang oleh manusia pada zaman Dajjal itulah syurga, dan air yang dipandang oleh manusia di zaman Dajjal itulah neraka. Jadi inilah pemuda yang disebut oleh Nabi SAW. Pemuda ini dia kata Nabi SAW akan duduk dekat dengan aku, hampir dengan aku di syurga besok. Sebab dia mati syahid. Dia mati syahid. Syahid terpesar berdepan dengan Dajjal. Para ulama membahas bahawasanya inilah Nabi Khidir. Bermakna kalau kita lihat daripada hadis ini, mana Nabi Khidir ada masa ada lagi lah sekarang. Berpandu kepada hadis ini, dia bahas bahawasanya pemuda tadi yang berdepan dan dibunuh oleh Dajjal itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Baik sahabat sekalian, lepas dicampur oleh pemuda ini, Dajjal terasa tergugak dan malu. Sebab kali yang kedua dia tak dapat bunuh dah. Dan memang kita ni takkan bukan mati hidup balik, mana ada sahabat sekalian. Kita ni daripada tak ada kan, ada keluar dunia, lepas tu mati, masuk alam barzakh, hidup semula. Faham tak? Tak mati dah, duduk tunggu mahsyar lah, tunggu bangkit di mahsyar lah. Alam ruh, duduk alam ruh. Dia takkan mati sampai 5-6 kali seorang. Dah. Allah tetap gitu dah. Dia ingat apa mati hidup pada benda itu katung. Manusia dia ada hak dia. Apa? Allah tetap dah. Jadi sahabat sekalian, Dajjal ni apabila dia dicampur oleh pemuda tu, kata mu tak akan mampu lagi dah bunuh sesiapa pun lepas pada ni, dia malu sahabat sekalian. Akhirnya dia lari ke Baitul Maqdis. Lari ke Palestin, lari ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis masa itu dia kata ada tentera Imam Mahdi dan sekali dengan Imam Mahdi ngaduk tahan di Baitul Maqdis. Tentera Dajjal dan Dajjal sampai ke situ, dia kepung pula tentera Imam Mahdi. Dan tentera Imam Mahdi ni dah lama dah duduk situ ni, menderita sebab kemarau panjang yang menyebabkan tak ada makanan apa, duduk bertahan sampai situ pula. Maka tentera Dajjal ni kempung pula tentera Imam Mahdi dan sekali Imam Mahdi lah. Akhirnya tentera Imam Mahdi ni bertekad, macam mana kita ni dikepung ni, dia kata macam mana kalau dia bincang, dia kata
kita lawanlah, dia kata. Kita lawanlah Dajjal ni, kalau kita mati pun mati syahid, dia kata. Kata sekali lah tentera Imam Mahdi. Maka diputuskan dalam kepimpinan itu supaya kita berbaiat dan berlawan dengan Dajjal ni. Ini tentera Imam Mahdi. Maka apabila dia berbaiat ni, jadi sahabat sekalian, kita apabila berjanji setia nak bantu sahabat kita, nak berdepan dengan suasana ni, banyaklah buat solat ajaknya, macam-macam lah. Akhirnya pada malam tu, satu berlaku pada satu malam tu, ada dengar tentera Imam Mahdi dengar ada suara daripada langit. Dia kata, telah datang pertolongan Allah, telah datang pertolongan Allah. Jadi sahabat ni waktu tu nak mayang subuh. Dia kata nak semayang subuh, dengar suara daripada langit beritahu telah datang pertolongan Allah. Jadi masing-masing ni duk tunggu benda apa ni, apa dah benda apa ni. Maka yang datang pertolongan Allah yang Allah hantar itu ialah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni ada dua riwayat menyatakan dia turun di, satu kata dia turun di Baitul Maqdis. Satu riwayat lagi kata dia turun di Damaskus ataupun Damsyik. Dua pendapat. Para ulama membahas, dia kata walaupun disebut dua pendapat tu disebut dalam hadis, dia kata sebenarnya dibahas oleh ulama. Dia kata pada waktu zuhur, dia kata Nabi Isa turun di Damsyik. Di Damsyik pegang juga sekarang pun di Syria tu. Di Syria, dia kata. Maka Nabi Isa alaihissalam sembahyang zuhur di Masjid Putih, dia kata, di Syria tu. Maka lepas sembahyang zuhur, dia terus berjalan. Dia berjalan sampai ke Baitul Maqdis waktu subuh. Terjalan dengan apa ke tu, saudara tak payah tanya lah. Tapi itu kisah diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibahas. Maka dia kata malam tu yang penduduk Baitul Maqdis tu dengar suara telah datang pertolongan daripada Allah, datang pertolongan pada Allah masa nak mayang subuh tu, rupanya Nabi Isa dah ada sampai situ. Ketika mana? Ketika orang nak qomat salat subuh tu. Jadi qomat orang qomat salat subuh tu, hodok belakang makmum hodok belakang tu, dia kata apa? Dia kata selamat datang wahai Ruh Allah, selamat datang wahai, riuh sekali. Imam Mahdi nak akad takbir dah. Apa dah? Dia akad takbir dah. Allah, orang qomat dia akad takbir. Allahu Akbar. Dia dengar suara tu, dia jadi imam. Maka dia dengar suara tu, dia undur sikit belakang. Dia berundur belakang, sahabat sekalian. Dia berundur belakang. Nabi Isa sampai kat dia ni, nak sembahyang subuh sama ni, dia pegang pada bahu Imam Mahdi tu, pegang kat belakang. Dia pegang, dia tahan gitulah. Dia kata qomat subuh tadi kamu yang imam. Jadi Imam Mahdi dengar gitu tu, dia terus naik ke atas mula. Kan kita qomat kan, bagaimana kita qomat ni? Tok imam qomat. Tok imam kan dia bukan boleh suka-suka qomat ni, dia cari dulu imam. Imam bila tadi kan dia nak qomat kan dia cari imam. Siapa? Dia tak boleh siapa rasa dia tu qomat. Tok imam tak ada. Dia lah kena sebab dia qomat. Jadi dia cari imam tu. Dia cari imam. Jadi Imam Mahdi kata Nabi Isa, dia kata qomat tadi kamu yang imam. Jadi Imam Mahdi naik terus. Baik, semayang lah sahabat saya. Semayang, Nabi Isa semayang lah belakang dia. Habis semayang ni, Nabi Isa ceritalah sikit sebanyak perjalanan dia sampai ke Baitul Maqdis tadi. Maka Imam Mahdi apabila dah sampai Nabi Isa mari sampai dengan dia, cerita dia serahlah. Dia sebagai ketua pada masa itu, kepimpinan dia serah pada kepimpinan Nabi Isa alaihissalam pagi subuh tu.
Jadi pagi subuh macam kita ni lah, pagi subuh boros sikit macam mana ni, tanya khabar sampai ni. Sampai lebih kurang pukul 9, 3 jam dia kata, lebih kurang 3 jam. Ulama bahas sampai tahap tu. Lepas maya subuh tu, ibarat kata dia kata bahas lepas maya subuh tadi pukul 6. Borak dia kata pukul 9, 3 jam, pukul 9 lah. Jadi Nabi Isa kata, jom kita berangkat cari Dajjal lah. Sebab Dajjal di situ dah. Dajjal yang kepung tentera Imam Mahdi tadi kita sebut. Dajjal ni sahabat sekalian, dia punya tipu apa dah. Saat nak mati dia tipu lagi. Dia tahu dah. Apabila dia nampak saja lepas Nabi Isa, lepas maya subuh tu, pakai lebih kurang pukul 9 tu, dia gambarkan 3 jam selepas subuh tadi, jalan. Jom kita cari Dajjal, dia kata. Berdepan dengan Dajjal. Maka sekalilah Nabi Isa, Imam Mahdi dan tentera Imam Mahdi tu sekali berjalan. Dajjal nampak daripada jauh. Dia kenal dah. Hari tu Nabi Isa. Dia kenal dah. Dia kenal. Tapi saat itu kata Dajjal tak ada kekuatan dah. Sebab setelah dicampur oleh pemuda tadi, siapa ada tu, kekuatan dan kesaktian yang ada pada Dajjal tu hilang semua dah. Allah tarik belaka dah. Tak ada apa dah. Dulu pada tu ya. Dia berjaya buat sehingga dia mampu mengarahkan iblis menyerupai ibu bapa orang ni hingga orang hidup. Apa dah? Sampai dah lah hidup tu, dia ngepeh budak kana dia ni lah Tuhan kita, dia kata ni lah Tuhan kita. Jadi kena hak jari sikit dia pakai mak ayah. Padahal syaitan tu ngumpul mak dia sampai tahap tu ujian. Lepas tu minta berlindung sahabat. Jadi apabila sampai tadi, Dajjal ni dia punya hello nak buat. Dia arah tentera dia, tentera Dajjal ni dia kata, kumpul-kumpul lah kita semayang budak, dia kata. Aqimus salah. Dia panggil tentera dia ni. Nak semayang. Aqimus salah. Panggil. Apa dah? Panggil tentera dia. Akhirnya Nabi Isa sampai. Nabi Isa kata apa? Dia kata, wahai musuh Allah, dia kata. Mu panggil orang nak solat tu lebih kurang gitulah sahabat saya. Bukan cakap bahasa saya pula, diterjemah dalam bahasa Arab. Disebut dalam hadis tu. Wahai musuh Allah, dia kata, mu nak panggil orang nak semua siapa, dia kata, sedangkan mu mengakumu sebagai Tuhan. Nabi Isa berhujah dengan Dajjal. Mu mengakumu sebagai Tuhan, dah ni mu panggil Aqimus salah ni, mu panggil orang nak semua siapa, dia kata. Mana dia buat gitu tu nak suruh Nabi Isa menganggap dia ni bukan Dajjal lah, itu je buat edah dia. Sedangkan Nabi Isa kenal dah, tengok dia pun kenal dah kan. Maka dia cuba nak lari sahabat sekalian. Dajjal ni apabila dia tahu Nabi Isa dah kenal dia ni, dia cuba nak lari, maka dia dilontar dengan lembing. Nabi Isa lontar dengan lembing, maka mampulah Dajjal tu. Lembing itu disebut dia buat turun, Nabi Isa buat turun daripada langit. Daripada langit disebutkan lembing itu lembing daripada langit. Maka mampulah Dajjal di tangan Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa bunuh semua orang Yahudi, tak ada yang hidup. Mereka masuk Islam. Orang masuk Islam dulu dah waktu dia selamat habis. Disebut dipatahkan salib-salib ni, dibunuhkan babi. Dia kata kan Yahudi ni, dia kata Kristian ni, dia kata Nabi Isa apa, so kata boleh makan babi. Dia hak salib tu, yang salib tu, pergi salib ni, dia kata ramai orang sesat. Ada anggap dia sebagai anak Tuhan lah, ada anggap dia mati sedangkan dia tak mati tu. Jadi tak ada sahabat sekalian, tak ada lah. Mati semua orang Yahudi. Hatta disebut dalam hadis tu, hatta batu dan pokok tu ya. Kalau tak beritahu orang Yahudi ada belakang dia. Ada menyebut. Sebab dia kata itu pokok Yahudi. Orang Yahudi di tanah sekarang. Jadi segala batu dan kayu beritahu kepada ya Muslim, ini belakang aku ni. Wahai orang Islam, belakang aku ada Yahudi dan tanah aku. Itu akhir bagaimana Dajjal dan tentera dia dihapuskan oleh Nabi Isa AS di kawasan kota Madinah itu, di kota Baitul Maqdis itu, dan Dajjal pun mati di Baitul Maqdis. Baik sahabat sekalian,
Habis kisah ni pembunuhan Dajjal dan tentera Dajjal ni, barulah Nabi Isa ni tanya khabar, bincang dengan tentera Imam Mahdi. Hebat mu, dia kata. Mu berjuang sampai ke tahap ini, besarnya ganjaran pahala yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu depan melawan Dajjal. Macam-macam lah. Sebab mari dia sampai itu, tak ada nak bincang, tak ada nak berkenalan dengan tentera-tentera ni. Terus ajak pergi perang dah. Lawan Dajjal, bunuh Dajjal. Lepas pada tu baru nak bincang. Nak bincang, nak berkenalan sikit sebanyak, berhubung dengan suasana yang berlaku. Tak dah lama selepas pada itu, tengah ada bincang-bincang, sahabat sekalian, dia sebut dalam bab ni, dia kata, maka Allah Subhanahu wa taala utuskan, Allah sebut, dia kata firman, maka datanglah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, idh auhallahu ila Isa alaihi salam qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim wahazir ibadi ilatu. Allah sebut dalam ni, dia kata tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, sesungguhnya aku telah melepaskan hamba-hambaku yang sangat ganas, yang tidak ada siapa yang dapat melawan mereka. Oleh itu segeralah engkau selamatkan hamba-hambaku yang ada bersama kamu ke arah Bukit Sur. Turun wahyu daripada Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, dia kata, aku telah lepas Ya'juj Ma'juj, satu bangsa yang cukup ganas, yang tidak ada kuasa yang mampu melawan dia. Maka kamu bawalah tentera-tentera ataupun orang-orang yang ada bersama kamu berlindung di Bukit Sur. Baru saja habis perang, sahabat dia, Allah uji lagi. Jadi umat ni sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melepasi ujian ini sahaja yang dikurniakan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena sabar, sahabat saya, menghadapi ujian mutaakhir. Kita tak tahu kita ni berada di zaman mana. Sebab ujian ni kita nampak biasa macam biasa. Suasana yang ada persekitaran kita menandakan bagaimana orang Islam dan umat Islam itu akan diuji daripada semasa ke semasa. Kalau tidak diuji kepada dia pun, Allah uji sahabat-sahabat dia. Sekarang ni Allah uji umat Islam di Palestin. Bagai-bagai ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpulkan kepada mereka. Mereka tidak senang duduk, bukan sahaja berhadapan dengan peluru-peluru, malah perut-perut mereka kosong. Kita hanya mampu berdoa sahaja di suasana yang kita ada. Yang suasana kita ada sekarang ini, kita hanya mampu berdoa dan tanda sokongan kita kepada mereka dalam mengharungi perjuangan ini hingga sampai ke masa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata apabila sampai sini, maka Nabi Isa kerahkan seluruh tentera dia yang ada pada masa itu berlindung di Bukit Sur. Ni dia kata Ya'juj Ma'juj ni dicerita bagaimana Ya'juj Ma'juj yang kita sebut dalam surah Al-Kahfi. Bagaimana apabila Raja Zulkarnain sampai ke satu kampung dan penduduk kampung itu merayu kepada dia supaya bantu dia daripada serangan Ya'juj Ma'juj ni. Kata Raja Zulkarnain, aku boleh buat, dia kata, tapi syarat tolong aku. Maka bagaimana orang bergotong royong tolong Raja Zulkarnain ni membina tembok daripada tembaga. Di mana tembok itu tak ada siapa pun yang tahu. Sebab dia sebut dalam surah Al-Kahfi ini, dia kata sampai satu masa maka tembok ini akan pecah. Dan bagaimana Ya'juj Ma'juj itu keluar
Dan dia kata kumpulan yang pertama keluar daripada bukit yang tinggi. Apa tak tahu? Tak tahu di mana ni. Nampak tak? Ni dunia yang kita duduki ni penuh dengan rahsia-rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya orang yang beriman saja meyakini dianya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila berlakunya kiamat ni. Jadi Ya'juj Ma'juj ni akan keluar. Dia kata kumpulan yang pertama, dia kata keluar daripada bukit itu melalui satu danau. Dia minum air di danau tu habis kering. Hebat atau hebat. Di danau tu mana? Satu tempat yang besar, takungan air yang besar, danau macam sungai lah juga. Di danau tu kering air tu. Mari kumpulan yang kedua kan, tempat ni kan ada air dulu dia kata. Mana yang pertama tu minum apa siapa kering air. Itu kumpulan Ya'juj Ma'juj pula. InsyaAllah ada masa esok kita sambung balik kisah Ya'juj Ma'juj. Untuk akhirnya, untuk kita ambil pengajaran daripada tanda akhir kiamat tu Ya'juj Ma'juj. Lepas pada itu sahabat sekalian, barulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari naik di tempat dia jatuh ni, kiblat ni, matahari naik situ. Saat tu baru manusia kejut. Betul sungguh apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu pintu taubat ditutup dah. Walaupun manusia sedar dah dunia akan kiamat, tapi Allah tutup dah pintu taubatnya. Dan masa tu apa lagi? Lepas pada tu Kaabahnya runtuh, Kaabahnya runtuh. Apa lagi? Dia kata Qurannya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu akhir sekali lah. Quran ni orang bangun pagi rasa nak baca Quran, buka tak ada. Sama ada Quran tu hilang ataupun tulisannya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihilangkan oleh Allah. Kita dah tahu zaman tu zaman bila, sahabat sekalian, tapi kisah-kisah laluan dunia ini kita ambil tahu sebagai iktibar untuk meyakinkan kita dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, kiamat pasti. Ini kita orang beriman, kiamat pasti, hancurnya dunia ini pasti, wajib berlaku sebagaimana kita beriman kepada beriman dengan hari kiamat itu. Dunia ini akan hancur buruk. Walaupun kita tengok ni kok bangunannya tinggi-tinggi, ini pandangan manusia kecil ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina minna wa lana haqiqatan iman hatta la nakhafa wa la narju wa la na'budu syai'an siwa. Waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'aini wa la aqalla min dzalika ya ni'mal mujib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Nabi kata, mintalah doa untuk mati syahid. Wa amitna ala mauti syuhada wa amitna ala syahadati fi sabil. Matilah kami syahid di atas jalan Allah. Nabi kata doa mau mati atas kata pun dikira syahid juga. Allah akan punya juga sebab doa kamu Allah berkenan. Jadi biasalah apa sekalian. Wallahu